أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ni, mari sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat meneruskan lagi pengajian kita. Kita menggunakan kitab Munyatul Musallin ataupun Minyatul Musallin karangan Syekh Daud Al-Fatani, yang mana pada minggu lepas kita membicarakan mengenai solat asar, kelebihan solat asar melebihi solat-solat yang lain, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala maklum di dalam Al-Quran mengenai solat asar ini, dan kelebihannya iaitu dipanggil sebagai solatul wusta ataupun solat pertengahan. Pada malam ni kita sambung lagi bacaan kita ini insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'una bi'ulumihi fi darain. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal musallin allazina hum an salatihim daimun. Maksudnya, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu yang berkekalan memelihara akan dia, maka diistisnakan, yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagi manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan antara sifat orang solat ini iaitu illal musallin allazina hum an salatihim daimun. Orang yang solat dan dia ni istiqamah solat. Bukan solat hanya ketika perlu sahaja. Ada orang solat ketika perlu sahaja. Waktu tak perlu dia tak sembahyang. Contohnya, dia ni waktu tahlil datanglah masjid. Sebab apa? Sebab ada jemputan, ataupun tak ada jemput, cuma dia tahu malam ni masjid ke atau surau tu ada tahlil. Waktu maghrib dia pergi solat. Kalau tak, dia tak akan solat. Maka ini dia tidak tergolong di kalangan orang yang al-daimun fi solah, iaitu orang yang berkekalan di dalam sembahyang. Kalau tidak ada majlis, dia tak datang masjid ataupun surau. Maka orang ini orang yang tidak termasuk yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, iaitu solatihim daimun, iaitu solat mereka sentiasa berkekalan. Itu adalah sifat orang yang besar, yang bersolat. Pastikan yang berkekalan. Maka orang yang mana musallin allazina hum an salatihim daimun ni, sesiapa yang ada sifat solat yang berkekalan, istiqamah, maka dia akan terlepas daripada banyak penyakit-penyakit jiwa. Di antara penyakit-penyakit jiwa yang ada pada manusia yang dinyatakan dalam kitab ni adalah perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah. Ini sifat orang yang tidak solat, ataupun solat tetapi tidak konsisten. Sembahyang macam tadilah, tetapi waktu-waktu tertentu saja. Kalau dia sibuk ke busy, tak sembahyang. Kalau dia lapang, ada majlis ke jemputan, dia datanglah sembahyang. Kalau kat rumah tak sembahyang. Maka itu menyebabkan dia itu tak termasuk daripada golongan orang yang solat. Orang yang solat, Allah Ta'ala bagi jaminan mereka ini di antaranya terkeluar ataupun diistisnakan. Istisna ni dipanggil dalam bahasa kita dikecualikan pada dirinya sifat keluh kesah dan gelisah. Manusia ni memang, kalau kita buat kajian, tengok kajian doktor pun, manusia ni semuanya bersifat keluh kesah. Bahkan Allah Ta'ala telah nyata dalam surah Al-Ma'arij
ayat 19 kalau tak silap saya, innal insana khuliqal halu'a. Sesungguhnya Allah telah jadikan manusia ni sifatnya keluh kesah dan kedekut. Ini perangai manusia. Tak boleh kita nafi. Ya ke ustaz? Sebab apa? Sebab ini dinyatakan sendiri oleh engineer yang buat kita. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu perangai manusia ni kebanyakan sifat dia cepat panik, keluh kesah dan kedekut. Ini perangai manusia ni. Dijadikan kebiasaan adat manusia ni, penciptaan manusia ni dengan sifat gelisah, dengan sifat kedekut, dengan sifat keluh kesah, dengan sifat kebimbangan. Semua kita ni ada sifat benda semua tu. Ada bimbang dalam hati kita, keluh kesah, panik. Kalau bahasa moden ni panggil anxiety. Anxiety ni sifat yang takut bimbang. Itu menyebabkan hidup kita ni tak tenteram. Maka manusia ni, kata Allah Ta'ala, ada sifat tu. Dan sifat anxiety ni, halu'a dalam bahasa Arabnya, iaitu sifat cepat panik. Cepat panik. Bahkan dijadikan satu industri. Sifat bimbang, sifat anxiety ni dijadikan satu industri yang besar di dunia pada hari ini. Apa dia? Industri insurans. Industri takaful. Itulah industri. Bilion. Kalau dikumpul semua pendapatan fund ataupun dana insurans seluruh dunia, ada macam-macam insurans. Ada hibahnya, ada insurans nyawanya, ada insurans kemalangannya, ada macam-macam insurans. Insurans kebakarannya. Semua itu adalah disebabkan apa? Sebab manusia ni ada sifat bimbang. Apabila bimbang kalau aku mati macam mana anak aku nanti? Belilah insurans. Kalau aku sakit nanti, kalau tidak ada medikat macam mana nanti? Susah nak masuk hospital. Kalau aku sakit nanti, kalau aku ini, macam-macam kebimbangan datang dalam kepala kita. Dan itulah dipanggil sifat halu'a, kata Allah Ta'ala. Memang manusia ni dijadikan sifatnya suka keluh kesah. Kecuali siapa? Kecuali orang yang illal musallin allazina hum an salatihim daimun, kata Allah. Melainkan orang yang tidak ada sifat ni, iaitu orang yang solat dan konsisten dalam solat dia. Bukan, kalau bahasa Kelantan panggil cegelek-cegeluk. Solat cegelek-cegeluk, ataupun waktu nak solat, solat, tak nak solat, tak solat. Maka orang ini sahaja yang terlepas daripada perasaan anxiety ataupun bimbang ni. Sebab bimbang ni semua manusia ada. Bahkan kalau kita baca dalam satu buku, Mak Saleh, dia ni pakar motivasi lah, Dale Carnegie. Dia tulis satu buku, How to Stop Worrying and Start Living. Macam mana untuk menghentikan kebimbangan dalam kehidupan dan mulakan kehidupan yang baru. Buku dia agak tebal lah, dalam 200 muka surat. Saya pernah baca buku dia 2-3 kali. Seronok baca. Dale Carnegie ni, dia bagi tahu kebanyakan dia buat research, kebanyakan manusia, daripada 100 orang manusia ni, hampir 95% bimbang dalam kehidupan dia. Sedangkan benda tu tak berlaku lagi. Tak tahu lagi apa yang berlaku. Tapi dia buat research kajian, daripada 100 orang tu 90 hingga 95 orang ada kebimbangan yang macam-macam dalam hidup dia. Bimbang itu, bimbang ini, bimbang takut bini lari, bimbang takut anak dia rosak, bimbang macam-macam kebimbangan. Sedangkan benda tu tak tahu wujud ke tak, ada ke tak, berlaku ke tak. Maka dia buat research. Jadi betul lah Allah Ta'ala nyatakan bahawasanya khuliqal insana halu'a, dan surah Ma'arij ayat yang ke-19. Telah dijadikan, diciptakan manusia ni dengan penuh keluh kesah. Keluh kesah. Semacam-macam kita buat perancangan. Sebab apa? Sebab dalam jiwa kita ada keluh kesah, sehingga kan kita menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah tak wujud dah takdir Allah Ta'ala. Yang wujudnya kita perlu rancang, kena perlu usaha. Tak ada dah kuasa Allah. Yang ada kuasa usahanya yang dirosak. Sebab apa? Sebab kita hanya mengharapkan usaha kita. Kalau aku tak beli insurans nyawa ni, macam mana? Sebab itulah ulama dulu, sebahagian besar ulama menyatakan haram beli insurans nyawa. Haram.
Sebab apa? Ada unsur gharar. Dipanggil unsur gharar. Tidak pasti, uncertainty. Tidak pasti, tidak ada kepastian. Insurans nyawa. Kalau mati sekian-sekian, dapat sekian-sekian. Mati itu hak mutlak Allah SWT. Kenapa kita nak rancang? Kenapa kita nak macam-macam lah? Maka insurans nyawa tu ada unsur gharar. Ditukar dengan takafur. Baru jadi halal. Baru jadi halal. Tetapi dulunya insurans nyawa ni, kalau ada yang kita pernah beli ya, hakikatnya kalau kita tengok panel syariah, tidak patuh syariah. Syariah compliant tak patuh. Tidak patuh syariah. Sebab apa? Sebab insurans nyawa sampai hari ini ulama bincang haram di sisi Islam. Sebab ada unsur gharar. Kita bayar tiap-tiap bulan RM150 semata-mata nak insurans nyawa kita tadi. Lepas saja kita kalau contoh 60 tahun, kita ambil insurans tu 60 tahun. 60 tahun insurans nyawa tu. Kalaulah tidak berlaku apa-apa, umur kita 61. Tak dapat apa-apa dah duit. Dululah. Kau dapat pun terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Lalu ditukar dengan takafur. Takafur ni pada kalimah kafalah ataupun kifalah, iaitu tolong menolong, bantu membantu. Contohnya dalam kita semua ni ada 10 orang. Semuanya letak dalam satu tabung duit RM10 sebulan. Dipanggil sebagai macam khairat lah. Khairat. Letak RM10 dalam tabung tu. Dipanggil fund. Dalam dana tu RM10 per month tiap-tiap bulan. Maka jika ada saudara kita ada masalah ke sakit semua sekali, digunakan duit tu untuk membantu dia. Itu dibenarkan. Dipanggil kaedah takafur. Secara ringkas untuk mudah kita faham. Perjalanan takafur. Berbeza dengan insurans nyawa. Insurans nyawa ni. Yang kedua, takafur ni, dana dia diinvest, dilaburkan, musarrafat dalam bahasa Arab. Diinvest. Dan diinvest tu pada syarikat-syarikat yang syariah compliant. Kalau insurans nyawa, di Genting ada, kedai Magnum ada, kedai Toto 4D, semua ada. Dia labur. Yang penting, dapat untung. Dapat untung, dapat jana syarikat dia dan sebagainya. Dan duit itulah digunakan juga untuk bayar kepada orang yang meninggal dunia, kemalangan, patah kaki dan sebagainya, keilatan kekal dan sebagainya. Jadi ditukar dengan takafur. Tak apalah, takafur halal lah. Tidak ada masalah nak guna hibah ke apa, tidak ada masalah. Sebab apa berkembangnya industri takafur dan insurans? Sebab pada manusia ada sifat bimbang. Pada hati dia bimbang, macam mana ni kalau berlaku aku sakit. Takafur diambil sampai 60 tahun. 60 tahun tu Allah Ta'ala jadikan dia sihat sentiasa. Sentiasa sihat. Lepas tu dibayar oleh takafur. Sepatut kalau dia simpan sendiri, berapa puluh ribu dia dapat. Sepatut dapat 100 ribu. Kalau dia simpan tiap-tiap bulan tu 300 sebulan dia bayar takafur. Tapi sebab tak dapat dah lepas umur 60, takafur pun bagi balik. Daripada 100 ribu, sepatutnya kalau kita simpan sendiri, dia bagi 60 ataupun 45 ribu sahaja. Sebab apa? Untuk bayar proses macam-macam lah, pengurusan dan sebagainya. Sepatutnya dapat banyak kalau kita simpan sendiri, tetapi dapat sedikit saja. Sebab apa? Sebab tidak berlaku apa-apa kemalangan. Dibayar balik. Sebab dalam duit takafur tu RM200, untuk ejen berapa? Untuk ejen takafur berapa? Berapa persen? 25%. Kalau RM250 tu untuk ejen takafur selama 6 tahun. Siapa jadi ejen sini? Minta maaf lah. Ini perkhususan saya belajar Islamic Banking waktu di universiti. Memang bidang kita, bahagian syariah, compliance semua sekali. 25% dapat pada ejen selama 6 tahun. Lepas tu dapat pada syarikat takafur lagi. Berapa persen? Baru dapat masuk dalam account saving kita. Daripada RM200 kita bayar per month, tiap-tiap bulan tu, yang masuk dalam account saving kita, daripada 200 tu 100 sahaja, ataupun hampir-hampir 100 lebih sahaja. Yang lain tu diagihkan, distribute kepada ejen, distribute kepada syarikat takafur, pengurusan dan sebagainya. Lepas saja 6 tahun, meningkatlah sikit saving, sebab yang ejen punya 20% tu fully dapat pada saving kita, simpanan kita. Tu sistem takafur. Insurans pun lebih kurang macam tu juga sebenarnya, tapi dia ada akad dan sebagainya berbeza.
Jadi sebab apa benda ni berlaku dan industri takaful insurans ni besar sangat di dunia ni? Sebabnya manusia ada sifat bimbang. Khuliqal insana halu'a, kata Allah, sesungguhnya aku jadikan manusia ni ada sifat bimbang. Tetapi Tuhan bagi istisna. Istisna ni pengecualian. Orang yang tidak ada sifat halu'a ni siapa? Illal musallin, malaikat orang yang sembahyang fi solatihim daimun, dalam solat dia sentiasa dia kekal istiqamah dengan solat. Sebab tu kalau kita tengok orang yang melazimi solat dengan keadaan solat yang sahihah, yang betul, bukan yang tak sahih, yang sahihah, segi rukun qaulinya, bacaannya cantik, segi rukun fi'linya, perbuatan cantik, tenang sahaja, tamakninahnya ada, rokoknya betul, sujudnya tepat, maka orang ini kita tengok tidak ada langsung kebimbangan dalam hidup dia. Tak ada nak bimbang apa-apa. Sebab apa? Sebab Allah telah campakkan pada hati dia as-sakinah mutmainnah. Dua benda, ketenangan dan juga kebahagiaan. Sakinah ni tenang, mutmainnah ni lebih tenang lagi pada sakinah. Bahagia. Nak bimbang apa? Tak apa. Anak aku ada 3-4 orang ni, kalau aku mati, Allah dah tetap awal-awal lagi di Lauh Mahfuz, di alam rahim lagi. Sebelum ditiupkan roh kepada anak aku ni, Allah dah tetap dah ajar dia di mana, rezeki dia banyak mana, apa yang dia boleh hidup macam mana, suaminya macam mana, isterinya macam mana, pekerjaannya macam mana. Yang penting aku didik anak aku ni dengan agama. Enough. Jadi tidak ada bimbang pada hati kita. Tetapi kalau ada orang sifat bimbang, pening kepala. Sebab apa? Sebab ada sifat halu'a, anxiety. Sentiasa hidup dia dirundung ke kebimbangan. Walaupun benda tu tak tahu apa-apa, berlaku ke tak tahu. Orang cakap, depan sana ada Roblox JPJ. Bimbang lah. Sedangkan lesen kita ada, tinta cukup lengkap, tidak ada tinta yang hitam pun. Tapi sebab bimbang tu, tunggu dulu sekejap. Sampai 2-3 jam tunggu. Siapa call kawan, kau tengok kat rumah kau tu ada JPJ lagi ke tak? Dah tak ada dah. Baru kita pergi. Sedangkan benda tu tak ada apa-apa. Kita tidak salah, tapi sebab ada bimbang tu. Bimbang dia tahan, dia cek satu-satu tayar kita botak ke, tayar kita tidak ada bunga. Sifat bimbang tu. Lesen kita ada cukup lengkap, road tape cukup, tinta cantik, semua ada, seat belt ada, kita pakai. Tetapi disebabkan sifat bimbang tu, sanggup kita habiskan masa 3-4 jam tunggu Roblox tu habis dulu, baru kita pergi jalan. Sebab apa? Sebab ada sifat halu'a. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Kalau student dia bimbang, nak ujian dah, nak periksa, benda tak tahu lagi soalan mudah ke soalan susah masuk. Tapi kebimbangan dia tu, walaupun dia dah baca banyak dah study, masuk tuition, macam-macam persediaan, last sekali masuk dalam dewan panik, jadi pening kepala, stres, mudah saja soalan untuk dijawab, tetapi disebabkan panik tak boleh jawab, last sekali tertidur keluar dewan. Sebab apa? Sebab ada anxiety pada diri dia. Jadi nak hilang anxiety ni, semua ada peringkat, remaja ke, orang tua ke, orang muda, semua ada sifat bimbang. Yang ada isteri cantik, bimbang juga. Bimbang takut isteri dia cari laki lain. Yang orang kaya pun bimbang juga, takut harta dia dicuri. Yang orang miskin pun bimbang juga, bimbang takut tak cukup makan. Macam-macam kebimbangan. Tetapi jika kita ubati sifat anxiety ni, kebimbangan ni, haluan ini dengan solat, selesai masalah. Maksudnya dalam Islam, sifat anxiety ni adalah masalah kejiwaan, jiwa. Masalah jiwa. Pertama, bimbang. Yang kedua, kedekut. Halu'a ni bimbang lagi kikir, kalau kita tengok terjemahan. Kenapa dia jadi kedekut? Sebab dia bimbang, takut hartanya habis. Tak boleh nak derma ni, tak boleh. Sebab apa derma? Derma RM10 ni habis duit aku. Kalau habis duit aku, macam mana aku nak bayar bil air, nak bayar api, utility, macam mana nak bayar? Perasaan bimbang tu ada. Jadi apabila perasaan bimbang tu ada dalam kehidupan dia, habis. Tidak ada apa-apa. Jadi kedekut. Harta pun tak boleh nak sumbangkan untuk agama ataupun untuk nafkah kebajikan. Nak bagi kat isteri pun takut. Takut
Nak bagi ke anak pun takut. Sedangkan anak beritahu, Pak, nak beli buku ni, Maths ni, cikgu suruh beli buku berapa? RM50. Dia bagi RM30 je. Bimbang takut harta dia habis. RM20 tak cukup lagi. Kau minta dengan mak kau. Kedekutnya kita. Sebab apa? Sebab ada sifat halu'a. Bimbang lagi kedekut. Oleh itu, sifat bimbang dan kedekut dia, panik ni, tak boleh ada dalam kehidupan kita. Cara nak selesai masalah panik ni, tidak ada cara lain. Allah Ta'ala beritahu, mesti dengan istiqamah menjalani ibadat solat. Dan juga solat itu mestilah sahihah, bukan batilah. Mesti solat yang sah. Kalau bahasa Kelantan panggil sah. Lepas kahwin tu, okey, sah. Sah dah tu. Yang sahihah, sahih. Bukan benda yang batilah. Sahih segi kaulinya, cantik bacaan Al-Fatihah. Takbirnya cantik. Kalau kita walaupun 40 tahun kita solat dan solat tu berjamaah, tetapi Al-Fatihah tak tepat bacaan, takbir tak tepat bacaan, rokok tak betul, sujud tak betul, maka Allah reject free, gratis. Ustaz Ahmad bagi tahu. Percuma, gratis, langsung enggak ada apa-apa, Pak. Enggak ada apa-apa solat kita. Hanya letih dan lelah sahaja. Sebab apa? Sebab dibuat dalam keadaan tidak tepat dan betul. Seperti kita menanam di tanah orang. Tanam durian di 24 dan musangking. Last sekali dapat hasil. Saya tengok nak pergi ambil, semua kebun kita kena pagar. Apa hal kena pagar ni? Apa? Saya tanam daripada dulu lagi. Saya pergi di Semenanjung dalam 4-5 tahun, dah besar. Apa pagar? Itu saya punya. Sorry Pak, ini gerannya. Ini gerannya, ni geran tanah saya. Apa hal kamu tanam buah walaupun musaki ke D24 ke? Ni tanah saya. Apa hal kau tanah tanah saya? Begitu juga kita lelah sahaja solat, macam lelah sahaja kita pergi tanam durian ke, musaki ke, berkebun ke, teroka tanah lah sekali, tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Rugi. Lelah sahaja. Pergi jumpa Allah Ta'ala daripada mahsyar, tanya, timbang di mizan, tanya, Ya Allah, aku 40 tahun, daripada umur 30, 20 tahun lagi, aku tak pernah pun tinggalkan solat. Mana solat aku? Maka Allah Ta'ala bagi tahu solat kamu tidak diterima. Sebab apa? Sebab kamu solat tanpa ilmu. Kamu hanya taklid sahaja. Tengok orang solat, kamu solat. Tengok orang rokok, kamu rokok. Tengok orang sujud, kamu sujud. Tengok orang baca Al-Fatihah, kamu ikut baca Al-Fatihah. Tapi kamu tak berguru. Jadi, solat kamu tu di-reject oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita malam ni belajar khusus tentang kitab Al-Musallin. Bab sembahyang. Cara yang betul kita menunaikan solat. Okey. Bab kebimbangan tu banyak tafsir. Syekh Wahbah Zuhaili tafsirnya banyak beritahu benda tu. Tetapi kita tak nak panjangkan, tak habis kitab kita kalau nak bincang benda tu. Okey. Diistisnakan, yakni dikeluarkan akan mereka itu daripada bagi manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah. Tidak ada bagi orang yang sentiasa melazimi solat. Tak kala mengenakan mereka itu kejahatan, dan apabila mengena mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikan daripada mengerjakan kebajikan. Pening. Apa benda kita ni beritahu? Maksud dia, apabila kita ni diberi kebajikan, kebaikan, harta, rezeki yang melimpah ruah waktu ni, apabila kita diberi harta yang melimpah ruah, jadi kedekut pula, tak nak nafkahkan. Tetapi apabila kita dalam kesempitan, berdoa tak putus-putus, Ya Allah, tolonglah Ya Allah, aku dalam keadaan masalah sekarang, Ya Allah, anak aku sekarang teruk, Ya Allah, Ya Allah, anak aku sekarang ni lari pada rumah, ada masalah, perangainya teruk. Apabila saja Allah Ta'ala makbulkan doa kita, kita jadi tak ingat dah apa yang kita mengadukan pada Allah. Ya Allah, aku susah, Ya Allah, miskin sangat-sangat sekarang aku, Ya Allah, lepas PKP ni nak menjaga tak boleh, berjajak tak boleh, Ya Allah, tolong Ya Allah, lapangkanlah rezeki, Ya Allah. Allah hantar rezeki, dapat 3,000 lebih. Kerajaan Sarawak BKSS habis bagi semua 3,000 lebih. Tapi 3,000 lebih tu buat apa? Enjoy pergi kucing, enjoy beli nombor, enjoy beli macam-macam, tak ingat dunia dah.
Yang perempuan beli emas. Okey, tak masalah. Tapi ada mana peruntukan untuk agama? Sedekahlah sikit, Tuhan bagi rezeki. Ya, sebelum kita kadang terdesak, nak meniaga tak boleh, PKP. Minta dengan Allah, ya Allah, lampaikanlah rezeki aku, ya Allah. Aku terdesak sangat sekarang, ya Allah. Tak dapat nak berniaga, ya Allah. Susah sangat, ya Allah. Allah hantarkan rezeki melalui kerajaan negeri Sarawak. Bagi BKSS. Lepas tu dah bagi pula BPN. Bantuan, apa dia? Prihatin. Bantuan prihatin dapat. Lah sekali kumpul-kumpul 4-5 ribu dapat. Dalam PKP tu. Kalau kita berjajak sebulan pun dapat 1,000 lebih macam tu. Tapi Allah hantar rezeki dengan macam-macam cara. Last sekali lupa yang kita mengadu, yang kita menangis depan Allah, yang kita ni susah. Apabila Tuhan bagi rezeki, lapangkan hidup kita, kita lupa dengan Allah. Itulah sifat manusia. Lupa. Dah tak ingat dah yang kita menangis-nangis, yang kita mengadu, yang kita keluh kesah bimbang dengan rezeki kita ni. Allah lapangkan rezeki, lupa dah. Itulah sifat manusia. Allah nyatakan banyak dalam surah Yunus dan 2-3 surah. Bahwasanya manusia ni apabila dia dekat atas sempit, kesulitan, dia memohon pada Allah. Macam-macam dia mengadu pada Allah. Last sekali Allah lapangkan hidup dia, selesaikan masalah dia, maka dia lupa balik. Dia jadi kedekut, dia jadi sombong, dia jadi suka melakukan maksiat. Waktu terdesak, minta dengan Allah. Macam kita sakit lah. Waktu sakit lah, ya Allah, macam-macam niat kita ada dalam hati. Kalau aku sihat nanti, ya Allah, boleh berjalan nanti, aku nak pergi surau, nak pergi majlis ilmu, nak dengar ustaz-ustaz mengajar, nak dengar orang-orang kuliah. Waktu sakit, Allah lapangkan, sihatkan dia. Minggu pertama tak apalah, tak payah pergi lagi lah. Baru sihat. Kalau pergi nanti tergelincir ke apa, sakit. Lepas tu okey, dah sihat cantik, pergi cek doktor, doktor kata tak payahlah datang lagi appointment. Dah sihat dah kaki kamu ni. Penyakit kamu ni dah sihat dah. Lepas tu tak datang dan terus tak datang ke masjid. Hanya niat saja. Tak apa ustaz, niat pun dapat pahala. Jawab lagi. Dah kan sombong tu, jawab lagi. Tak apa ustaz, niat pergi masjid pun dah dapat pahala dah. Yang penting niat. Aduh. Niat saja, semua orang boleh niat, bagus, memang betul, al-a'mal bin niat. Tapi niat tu maksud dia azam yang kuat, bukan niat yang main-main nak mempermainkan Allah. Macam kita nak permainkan Allah lah. Ya Allah, kalau aku sihat nanti, ya Allah, aku nak pergi surau, nak pergi masjid, nak sembahyang berjemaah. Last sekali Tuhan bagi sihat kita, bagi kita ni rezeki, sihat, dapat rezeki lebih sikit, tak datang. Macam kita tipu Allah Ta'ala pula. Macam kita berjanji nak bayar hutang kawan kita. Tolonglah aku sekarang ni. Tolonglah aku. Abu. Ada nama Abu sini? Tak ada. Contoh. Abu tolonglah aku. Tak ada duit sangat-sangat ni. Nak beli susu anak susah. Nak beli pampers anak. Bini aku pun nak makan pun susah. Tolonglah. Dia bagi. Okey, tak apa. Ambil 1,000. Aku janji nanti aku bayar kat kau. Aku bayar lebih lagi kat kau. Aku janji. Last sekali tu dapat rezeki. Dapat kontrak tu kontrak ni. Dapat kerja tu kerja ni. Dapat. Bila dapat, tak ingat dah yang dia itu menangis-nangis, merintih-rintih, minta berhutang dengan kita semata-mata untuk dapatkan duit. Apabila dah senang, lupa. Adakah kita nak bersikap seperti itu dengan Allah Subhanahu Taala? Sedangkan Allah Taala tak henti-henti, kita sihat ke, kita sakit ke, tetap dia bagi nikmat pada kita. Sakit pun nikmat sebenarnya. Sakit tu nikmat sebenarnya. Kita yang tak tahu, kita anggap itu adalah sebagai satu benda yang tercela, tak baik. Kalau kita dengar Ustaz Ahmad mengajar akidah, sakit ke, COVID ke apa, semua itu ada hikmah dan ibrahnya untuk kita fikir. Ada nikmat dia, ada hikmah dia. Tetapi apabila dah Tuhan bagi macam-macam rezeki kat kita, kita lupa. Macam kita dengan kawan kita tadilah, mengadu-ngadu, merintih-rintis, menangis-nangis, siapa pegang lutut, tolonglah bagi. Aku anak nak guna pampers, nak susu anak tak ada, terpaksa bagi, minum air kosong je, terpaksa ambil guna susu pekat untuk buat susu anak. Terdesak sangat sambil menangis-nangis, merintih-rintih. Dah hilang dah malu tu. Tak ada malu dah. Bukan hilang kemaluan. Kalau buat kemaluan masih ada. Hilang dah sifat malu tu. Sebab apa? Terdesak sangat. Terdesak sangat nak harta atau duit untuk tanggung nafkah untuk bini, untuk diri sendiri, untuk anak-anak. Sanggup menebalkan muka pergi minta berhutang dengan kawan kita.
Macam juga kita mengadu pada Allah tadi waktu sakit, macam-macam, ya Allah tolonglah sihatkan aku ya Allah. InsyaAllah ya Allah aku nak sembahyang apa ni ya Allah. Aku nak buat dah solat-solat sunat ya Allah. Aku nak zikir banyak-banyak ni ya Allah. Tolonglah ya Allah, sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Allah Taala dengan rahmat dan juga sifat Rahman dan Rahimnya sembuhkan kita. Lepas tu seminggu lepas sembuh, alhamdulillah sembahyang. Seminggu yang pertama, masuk minggu yang kedua, habis tak ada. Mula-mula tinggal subuh. Maghrib masih solat lagi. Isyak masih lagi. Last sekali, Zuhur pula tinggal. Sebab kerja. Sebenarnya semayang Zuhur. Sibuk macam mana pun, tetap semayang. Tapi Zuhur, tak sempat letih, rehat dulu, lepas kerja, rehat. Lepas tu asar pula. Tak boleh sibuk ni. Pergi main badminton ni. Nak pergi main bola ni. Nak pergi bawa anak jalan-jalan round-round ni. Nak pergi pasar malam ni. Sibuk pula asar lepas. Lepas tu maghrib pula hilang. Tak ada maghrib lah. Balik pada pasar malam. Takkan nak pergi surau. Makan-makan dulu. Makan-makan. Masuk isyak. Tak semayang maghrib. Lepas masuk isyak tu. Ada cerita best ni. Cerita tadi movie ke. Cerita macam-macam lah cerita. Tengok pula WWF. Gusti. Last sekali, nak pukul 12 ni. Dah nak pukul 12 ni. Tidurlah. Tak apalah. Kalau bangun semayang isyak. Tak bangun. Pukul apa bangun? Bunyilah orang azan. 42 azan. Subuh bunyi. Baru pukul 6 suku ni. Tidur sekejap. 6.30 ni bangun lah. Last sekali sambung tidur. Sambung tidur. Tengok pukul 8 baru bangun. Subuh pun tak ada. Daripada asal seminggu yang pertama, Tuhan bagi sihat, semayang. Masuk minggu kedua, satu solat ditinggalkan. Begitulah sifat manusia. Apabila tidak ada iman di dalam hati, malulah pada Piramli. Walaupun merompak, tapi tetap mati dalam iman. Apa hal kau senyum? Mati dalam iman. Kita hidup pun tak ada hidup dalam keadaan beriman. Jadi kena ingat bahawasanya hidup kita sekejap saja tuan-tuan. Sekejap ya. Saya bercakap ni belum tentu lagi sampai umur 60 sampai pencen boleh hidup. Tuhan nak mati kita anytime saja. Sebab Tuhan dah tetap dah ajal kita bila, sebab apa kematian kita, sebab tu adalah sebab aksiden ke, sebab sakit ke, macam-macam sebab. Sebab tu kita jangan shock sendiri. Ada orang tidak ada penyakit langsung. Ramai kan kawan kita langsung tak penyakit, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung tak ada, semua tak ada. Tapi dia mendahului kita dengan macam-macam asbab, dengan sebab aksiden, dengan sebab macam-macam asbab kita tak tahu dan tak boleh jangka. Disebabkan jatuh ke sebagainya, kita anggap muda lagi dia tu baru 41, 42.